sedar tak? Ha? Kau dah buat masak? Tidak. Mulai hari ni, jangan harap kau jejak kaki kau kat dalam rumah ni lagi. Pada video ini, admin akan kongsi sinopsis drama Dendam Seorang Mentua, episod 29 yang akan tayang malam ini. Di dalam sebuah ruang kerja yang elegan dengan sentuhan kayu yang hangat, Carl sedang tekun meneliti timbunan dokumen di atas meja kerjanya. Lampu meja berwarna hijau menerangi helaian-helaian penting yang sedang diperiksanya. Ketika suasana sunyi menyelubungi bilik itu, tiba-tiba nada dering telepon memecahkan tumpuan Carl. Dia menoleh ke arah timbunan fail besar di atas meja sebelah. Carl menghampiri lalu mengangkat sebuah fail putih, dan di sebaliknya terletak sebuah telepon pintar berwarna merah jambu milik Sofia yang tertinggal. Masih menyala dan terus berdering. Tanpa membuang masa, Carl segera melangkah keluar, menyusuri koridor pejabat dengan niat untuk memulangkan barang penting itu kepada pemiliknya yang berada di bilik arsip. Di bilik arsip yang dipenuhi rak-rak besi tinggi berisi ratusan fail dokumen, Sofia sedang berdiri dalam keadaan kebingungan. Dia mendongak memandang deretan fail di rak paling atas, yakin bahawa dokumen lama yang sedang dicarinya berada di bahagian tertinggi itu. Sofia cuba menjinjit dan mencapai fail tersebut, namun hujung jarinya masih tidak sampai. Menyedari perkara itu, Sofia melangkah ke belakang dan mengambil sebuah tangga lipat kecil yang disimpan di sudut bilik. Dia meletakkan tangga itu dengan berhati-hati sebelum mula memanjatnya untuk mendapatkan dokumen yang dicari. Ketika tangannya berjaya memegang hujung fail tersebut, keseimbangan Sofia tiba-tiba terganggu apabila dikejutkan oleh kehadiran Carl. Fail itu tergelincir dan tubuhnya mula condong ke belakang. Sofia menjerit panik, bersedia untuk terjatuh ke lantai yang keras. Namun sebelum tubuhnya terhempas, Carl sempat menyelamatkannya. Lelaki itu menahan tubuh Sofia dengan erat, memastikan dia selamat dalam pelukannya. Nafas Sofia tercungap-cungap kerana terkejut. Matanya terbeliak memandang Carl, menyedari betapa dekatnya kedudukan mereka ketika itu. Carl membalas pandangannya dengan riak penuh kebimbangan. Saat yang mendebarkan itu dipenuhi keresahan yang tidak terucap sebelum kesedaran akhirnya kembali menyelubungi mereka berdua. Masa berlalu, dan takdir membawa konflik yang jauh lebih gelap pada masa hadapan. Di sebuah koridor kaca moden, Harlina berdiri menghalang laluan Sofia. Ketegangan antara mereka segera memuncak. Harlina terus meluahkan kemarahannya dengan pandangan tajam, membiarkan suaranya yang nyaring memenuhi ruang itu untuk mengintimidasi Sofia. Sofia terpaku dan cuba mempertahankan diri, namun Harlina tidak memberinya walau sedikit ruang. Dengan kebencian yang mendalam dan tidak berasas, Harlina melemparkan tuduhan kejam terhadap Sofia sambil mengangkat tangannya tinggi, bersedia untuk menamparnya. Namun sekali lagi, Carl muncul sebagai penyelamat Sofia. Di sebuah bilik tidur mewah yang dilengkapi katil besar dan sebuah katil bayi di sisinya, Haris berdiri dengan wajah penuh kerisauan. Ayah muda itu mendukung seorang bayi kecil yang dibaluti selimut putih serta memakai topi biru. Harlina berdiri berhampirannya dengan tangan berpeluk tubuh dan wajah masam. Dia melontarkan kata-kata yang penuh manipulasi dan kepahitan seolah-olah dirinya telah dituduh sebagai seorang ibu yang tidak berguna. Dengan nada sinis, dia sekali lagi menegaskan kerinduannya terhadap bayi tersebut. Namun di sebalik topeng kerinduan seorang ibu, tersembunyi sebuah rahasia yang amat keji. Harlina sebenarnya telah melakukan perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan dengan menukar bayi kandung Sofia dengan bayi kandungnya sendiri. Bayi yang kini berada dalam jagaannya sebenarnya bukan darah dagingnya. Sebaliknya, anak Sofia yang malang. Disebabkan itulah, tidak ada sedikit pun kasih sayang dalam hati Harlina terhadap bayi tersebut. Dalam satu pertemuan berikutnya dengan Sofia, kekejaman Harlina semakin terserlah. Sambil mendukung bayi itu dengan kasar, dia memandang Sofia dengan penuh penghinaan. Harlina sengaja mencabar Sofia dengan menyatakan bahwa dia mempunyai hak mutlak untuk melakukan apa sahaja terhadap bayi tersebut, termasuk memarahinya atau menjerit kepadanya.
Dia sengaja meninggikan suara tepat di hadapan wajah bayi yang tidak berdaya itu. Sofia yang menyaksikan layanan kasar tersebut berasa ngeri dan tidak sanggup melihat bayi yang tidak berdosa itu diperlakukan seperti sebuah objek semata-mata. Sofia terus menjerit mengecam kegilaan Harlina, sementara air matanya mula bergenang kerana tidak sanggup melihat bayi yang sebenarnya anak kandungnya sendiri diperlakukan dengan kasar secara terang-terangan di hadapan matanya. Kemuncak kegilaan Harlina berlaku di hadapan pintu rumah. Dengan emosi yang meluap-luap, dia merampas bayi itu dengan kasar daripada Sofia. Dengan nafas yang tercungap-cungap, Harlina menghalau Sofia dengan kasar supaya segera meninggalkan rumah tersebut. Sofia diundurkan ke arah pagar dengan air mata yang membasahi pipinya. Harlina berdiri di ambang pintu sambil memandang Sofia yang menangis di luar dengan wajah penuh kemenangan dan dendam yang membara. Dia memberikan amaran terakhir agar Sofia tidak lagi menjejakkan kaki ke rumah itu sebelum menghempas pintu dengan kuat. Bahu Sofia jatuh lesu, dipenuhi rasa sesak dan ketidakberdayaan yang amat menyakitkan. Namun Sofia masih belum mengetahui satu hakikat yang paling memeritkan. Bayi yang selama ini diperjuangkan, ditangisi dan dirinduinya sebenarnya ialah anak kandung Harlina.